bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bertikaf bahawa dia terpelihara daripada dosa-dosa dan dia akan diberi ganjaran amal-amal kebaikan sama seperti orang yang melakukan semua amalan kebaikan itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bertikaf bahawa dia terpelihara daripada dosa-dosa dan dia akan diberi ganjaran amal-amal kebaikan sama seperti orang yang melakukan semua amalan kebaikan sampai syahid. Jangan dua faedah iktikaf yang khusus telah nyatakan hadis ini. Pertama, iktikaf seorang itu akan terpelihara dari dosa-dosa jika bukan dalam keadaan beriktikaf disebabkan kecuaian apapun, silap, berwujud keadaan yang mendorong seorang itu terlibat dengan dosa. Betapa besar keadaan besar kezaliman seorang apabila dia melakukan maksiat pada waktu yang begitu dekat disebabkan iktikaf seorang itu akan terselamat daripada keadaan tersebut. Kedua, disebabkan iktikaf banyak amal kebaikan seperti menyuruh jenazah, menziyarah orang sakit dan sebagainya tidak dapat dilakukan, namun ganjaran mana-mana amalan yang tidak dapat dilakukan kerana berada dalam keadaan beriktikaf masih juga terus diberi. Allahu Akbar. Betapa besarnya rahmat dan limpah kurniaan Allah Ta'ala. Seorang itu hanya melakukan satu ibadat tetapi mendapat ganjaran untuk berpuluh ibadat yang lain. Sebenarnya rahmat Allah SWT hanya menanti peluang. Dengan hanya sedikit doa dan tumpuan rahmat Allah SWT akan turun mencurah-curah. Seorang penyayang bermadah tidak memberi dengan bayaran, tapi dia memberi dengan hanya sedikit alasan. Namun demikian, daripada mula lagi kita tidak menghargai rahmat itu, malah tidak merasa perlu dekat kepadanya. Siapakah yang akan beri perhatian kepada rahmat itu? Kenapa perlu memberi perhatian kepadanya? Ini semua berlaku kerana kepentingan agama tidak ada lagi dalam hati kita. Seorang penyair berkata, wahai syahidi, punyaannya untuk semua, tidak ada apa denganmu jika kamu raya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa semuanya pada satu kali semasa beliau bertikaf dalam masjid Nabi SAW, seorang lelaki telah datang kepadanya lalu memberi salam dan duduk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wahai fulan, aku nampak kamu berada dalam keadaan duka cita dan sedih. Dia menjawab, ya wahai saudara suku Rasulullah, aku ada hak yang wajib ditunaikan kepada si fulan, demi kehormatannya penghuni kubur ini aku tidak mampu menunaikan hak tersebut. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu pun berkata, adakah patut aku berbincang dengan bagi pihakmu? Laki itu menjawab, persilakanlah sekiranya engkau sudi. Rawi berkata, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu pun memakai kasut lalu keluar dari masjid. Laki itu berkata kepadanya, adakah engkau telah lupa perkara yang engkau sedang lakukan? Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, sampai air mata menangis kedua matanya. Tidak, tetapi sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur itu telah bersabda, sedangkan masanya baru sahaja berlalu, siapa yang akan berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan dapat menyempurnakan hajat tersebut adalah lebih baik baginya daripada beriktikaf selama 10 tahun. Sesiapa yang beriktikaf sehari kerana mencari keadaan Allah SWT, maka Allah SWT akan menjadikan penghalangnya di antara dan neraka sejauh 3 parit. Sedangkan satu parit lebih lebar daripada jarak di antara langit dan bumi. Sekiranya ini adalah ganjaran untuk hari iktikaf, maka betapa kadar ganjaran bagi iktikaf selama 10 tahun. Hadis riwayat Tabrani berhati dan hakim. Karangan daripada hadis ini dua perkara yang diketahui. Pertama, pahala sehari beriktikaf ialah Allah SWT akan menjauhkan seorang itu dari neraka sejauh 3 parit. Sedangkan setiap parit begitu besar, seluas alam ini sebanyak mana bilangan hari beriktikaf bertambah, sebenarnya itu ganjaran juga bertambah. Alamah Syahni rahmatullahi alaih telah menukilkan dalam kitabnya satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, siapa yang beriktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan akan mendapat pahala 2 haji dan 2 umrah. Siapa yang beriktikaf di dalam masjid daripada Maghrib hingga Isya tanpa bercakap dengan siapa pun selain membaca Quran dan bersolah, maka Allah SWT akan bina sebuah malaikat untuknya di alam syurga. Kedua perkara ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada perkara yang telah disebutkan atas. Menyempurnakan hajat seorang Islam telah dinyatakan lebih afdal daripada beriktikaf selama 10 tahun. Oleh kerana itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak menghiraukan iktikafnya. Ini adalah kerana selepas itu iktikaf masih boleh ditampung dan masih boleh diqada.
Oleh sebab itulah juga ahli sufi berkata bahawa Allah SWT tidak pernah menghargai sesuatu pun sebagaimana dia menghargai hati seorang hamba yang telah remuk. Dan kerana itulah juga mendapat banyak hadis yang begitu. Sekali memberi amaran terhadap doa keburukan daripada orang yang dizalimi. Apabila Rasulullah SAW melantik dan menghantar mana-mana gubernur, di samping beri nasihat yang lain baginda seorang akan bersabda, takutilah doa daripada orang yang dizalim. Seorang penyair bermadah, takutilah keluhan daripada orang-orang yang dizalimi. Sewaktu mereka berdoa, penerima Allah SWT datang ke pintu untuk menyambut doa mereka. Di sini perlu diperhatikan satu perkara, iaitu keluar dari masjid untuk menyempurnakan hajat mana-mana saudari Islam pun akan menyebabkan itikaf menjadi batal. Sehingga itikaf itu adalah yang wajib, maka itikaf itulah wajiblah diqadakan. Masa itikaf Nabi SAW keluar dari masjid untuk apa-apa keperluan pun selain qada hajat. Kisah di atas menyatakan sifat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, utamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri demi kepentingan saudaranya. Yang lain bila membatalkan itikafnya, itulah sepatutnya dilakukan untuk kepentingan orang lain. Bagaimana para sahabat sanggup mati kedahagaan demi kepentingan orang lain. Mereka tidak rela minum walatisan air yang terakhir kerana merasakan saudara yang terbaring dalam keadaan cedera di sebelahnya. Lebih perlu diutamakan mungkin juga itikaf yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu adalah itikaf sunat. Jika demikian, maka tidak apa-apa kemuskilan lagi terhadap tindakan beliau itu. Saya akan bentangkan satu hadis panjang yang mengenai kelebihan berbagai-bagai perkara sebagai penutup dan seterusnya mengakhiri kitab ini, insya-Allah. InsyaAllah.